Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Kalau kita tengok terbaru terkini mengenai pemilihan amanah. Pemilihan amanah ni esok, saya rasa esok kot. Penentuan kepada ketua pemuda dan juga presiden. Dia menariknya tuan-tuan, ada 500 orang perwakilan, mereka akan memilih 27 orang. Daripada 27 orang ini, mereka akan memilih siapakah yang bakal jadi presiden. Dia lain sikit daripada pemilihan Parti Keadilan. Parti Keadilan ni, satu ahli, satu undi. Presiden ke, timbalan ke, naib ke, semua kita akan pilih. Kecuali Majlis Pimpinan Pusat je yang tahun lepas, pemilihan lepas, kita tak guna satu ahli, satu undi sebab terlalu ramai. Jadi, kita gunakan perwakilan. Baik. Tetapi sebelum kita menyentuh persoalan itu, kita dengar dulu apa yang kata amanah tentang tolak diskriminasi minoriti. Amanah tolak ketuanan kaum, diskriminasi minoriti. Amanah menentang politik identiti dan adu domba yang dianjurkan oleh PN, tegas Presiden Muhammad Sabu. Parti Amanah Negara menolak diskriminasi kaum minoriti serentak mendominasi pihak minoriti dengan konsep ketuanan kaum. Politik identiti mesti ditentang oleh Parti Amanah kerana membawa pendekatan politik adu domba, politik menakut-nakutkan orang Melayu dan Islam. Kononnya Islam terancam dan Melayu terabai. Katanya ketika menyampaikan pidato Presiden. Kata Muhammad, pegangan agama secara melampau yang dipamerkan menunjukkan PN mengabaikan pelbagai budaya dan kemajuan etnik di dalam negara kita. Menurutnya lagi, orientasi politik toksik, ekstrim dan jumud yang diamalkan parti pembangkang akan menjerumuskan negara ke lembah konflik berterusan perebutan kuasa politik. Kata Muhammad lagi, naratif agama dan kaum sering ditunggang dan disalahguna untuk dijadikan modal. Selain amalan takfiri yang mengkafirkan lawan. Ia sekaligus membawa natijah buruk, gejala takfiri dan ia mudahnya mengkafirkan lawan politik sebagai tidak Islam atau kurang Islam berbanding dengan mereka. Alright. Sebelum saya nak menyentuh tentang disebut tadi Muhammad Sabu Muhammad Sabu sebut pasal ketuanan kaum ni, kan? Supremacy, the supremacy of one race. Yang sebelum ini the right, the konservatif di barat pun guna white supremacy. Dalam masa yang sama, on the other hand, satu lagi adalah di mana mereka beranggapan bahawa tidak ada hak atau diskriminasi patut dikenakan kepada golongan-golongan minoriti. Mereka adalah golongan second class. Mereka adalah golongan pendatang. Mereka adalah orang yang tidak layak dipanggil sebagai warga negara kita walaupun mereka lahir dan mak bapak mereka lahir dan datuk nenek mereka lahir dan memegang IC. Dia ada yang beranggapan sebegini, tuan-tuan. Jangan terkejut. Tak payah tengok jauh. Look left and right. Bukan sekarang ni lah. Tanya dalam WhatsApp group, tanya left and right. Apa? Dia orang tak cakap macam tu. Dia orang tak kata, oh kita tak beranggapan China, India macam tu. Dia tak kata macam tu. Tetapi daripada bahasa dia, kita tahu kalaulah dia orang berkuasa, hancurlah Islam, habislah orang Melayu. Itu ayat dia. From there, kita tahu sebenarnya itu mentality. Apa orang kata? Mentality racism, discrimination yang telah ditanam dalam kepala mereka. Tuan-tuan, kita nak bawa dalam masyarakat madani ini adalah masyarakat pemikiran di mana kita melihat perkara secara objektif. Kita kena jadi masyarakat yang pertengahan, wasatiyah. Kita jangan terlalu lenient sampai kita mengabaikan budaya, agama, culture, cair semua. Bukan. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga bukan yang terlalu, orang kata nationalistic dan juga terlalu kitalah yang terpaling sehingga kita menindas agama, bangsa dan juga keturunan orang lain. Dua perkara ini kita kena timbang dengan baik, tuan-tuan. Kita kena timbal dengan baik. Dan kita kena faham, semua majoriti rakyat Malaysia mempunyai niat yang baik terhadap negaranya. Adalah yang jahat, kita tak nafikan. Tetapi bukanlah semua mereka itu jahat terhadap. Bila saya sebut mereka tu bukan orang Melayu dan Cina saja, Melayu, Cina dan India saja, dan juga Iban, Kadazan sebagainya. Kita sebut orang Melayu sendiri. Yang jual tanah tu siapa, tuan-tuan? Yang pergi songlap tu siapa? Yang sakau siapa? Yang pergi curi duit siapa? Yang salah guna kuasa siapa? Hadi Awang menyebut hari itu. Dia kata bahawa menurut kajian, ramai orang memberi rasuah adalah orang bukan Melayu. Betul. Dalam kajian tersebut, betul. Tetapi dia berhenti kat situ. Half truth is a whole lie. Dia lupa nak bagi tahu majoriti yang meminta rasuah itu adalah orang Melayu. Kenapa?
Simple. Majoriti orang Melayu berada di dalam kerajaan, memegang kuasa. Daripada situ mereka meminta. Tak ada orang minta, macam mana orang nak bagi? Dia kata kalau tak bagi, apa orang kata, dia kata kalau mereka tak bagi, takkan mereka minta. Siapa kata? Kalau tak minta, mereka tak akan bagi. Kalau tak minta, mereka tak akan bagi. Kalau dibagi sekalipun, kalau ada keimanan kepada orang Melayu ini yang mengatakan mereka orang Islam, dia boleh kata, saya tak nak, saya tolak. Kenapa jadi macam ni? Saya buat aduan. Jadi perkara ini kita boleh hentikan. Rasuah ini kita boleh hentikan. Pelincir ini kita boleh hentikan. Namun begitu, akhirnya kita blame satu bangsa, kita tak melihat bangsa yang lain, kita tak melihat bangsa kita sendiri, dan kita tidak melihat punca kenapa perkara ini berlaku. Semalam saya tengok perdebatan 3 bakal Presiden Indonesia di live TikTok, live YouTube. 90,000 orang tengok perbahasan tersebut. Dekat lepas I think second one saya tengok 100,000 lebih melihat perbahasan tersebut. Saya kata, dan ketiga-tiga mereka senada dengan satu perkara, korupsi. Ada yang cakap reformasi yang kita lakukan adalah untuk menentang korupsi. Corruption. Kenapa tuan-tuan corruption tu rampant? Dan kenapa sukar untuk kita nak cabut corruption tu daripada akarnya? Dia pemberi satu hal, betul, saya setuju. Tetapi penerima dan peminta itu pun satu hal juga. Kalau sikap itu ada pada mereka, akhirnya benda itu tak boleh nak dihilangkan. Another one adalah satu lagi sikap kita yang menyebabkan bangsa kita akhirnya akan, bangsa Melayu kita ni akan melemah dan semakin lemah apabila kita tidak ada sikap apa tuan-tuan? Sikap rasa bahawa kita perlu struggle. Kita perlu berusaha. Kita bukan bangsa yang privilege, yang ada, yang segala-galanya ditatang bagai minyak yang penuh di depan kita. Kita tak payah berusaha, dapatlah habis sesuatu. Tak payah belajar rajin sangat, nanti kita dapatlah tajaan tu. Tak payah belajar bagus sangat, kerajaan bagi subsidi. Mentaliti sebegini, in the long run, dia akan merosakkan bangsa kita. Dia akan merosakkan pemikiran kita. Kita kena jadi bangsa yang sentiasa memikirkan bahawa kita kena struggle setiap hari. Struggle untuk apa? Struggle untuk survive hidup kita. Dan dalam struggle itulah nanti baru kita akan dapat belajar. The only way we can learn adalah dengan struggle. Dengan kita berusaha. Hidup kita susah, hidup ni keras, bagus. Kalau kita anggap hidup ni susah, hidup ni keras, bagus. Tetapi soalan kedua, adakah kita berusaha untuk keluar daripada hidup yang keras itu? Saya bagi contoh tuan-tuan. Saya pernah berdebat dulu dengan seseorang dalam TikTok. Masa tu isu pasal keluarkan duit ke WSP. Saya kata yang last tu, yang Datuk Seri Anwar, zaman Datuk Seri Anwar kata dia tak nak keluarkan duit ke WSP. So saya kata, kenapa nak keluarkan duit ke WSP? Saya susah, saya menderita, saya macam ni macam tu, perlu keluar untuk tolong bantu saya. Mana kamu tahu kamu orang senang? Saya kata, macam mana kamu tahu saya orang senang? Awak kenal saya ke? Tak adalah, saya perlukan duit tu. Saya tanya, duit tu untuk apa? Untuk saya bayar hutang lah. Saya kata, 4 kali keluar KWSP, kenapa tak guna duit 4 kali tu untuk bayar hutang? Dia kata untuk bayar duit hutang kereta dia. Saya kata, 4 kali duit KWSP keluar, kenapa duit KWSP tu tak digunakan untuk bayar hutang? Oh, tak adalah, itu untuk saya nak ni, saya bayar hutang. Exactly, saya kata. Sekarang ini, negara dah buka. Tak ada lagi PKP. Yang awal dulu saya faham. Keluar ke WSP, masa tu kita tak ada, ramai yang tak bekerja. Negara tutup, banyak syarikat pun dah tutup. Saya faham. Saya setuju. Tetapi bila later negara dah buka, ekonomi dah mula rancak, kita dah boleh cari pekerjaan, boleh mula bekerja. Saya tanya, umur berapa bang? Umur 40. Lagi muda daripada saya. 6 tahun, 7 tahun lagi muda daripada saya. Tetapi kamu bercakap macam kamu orang yang dah nak pencen. Orang yang dah tak mampu nak bekerja. Ada sakit ke? Tak ada sakit. Muda lagi. Bekerja. Bekerjalah. Bekerja. Kita kena bekerja. Aku dah bekerja, hidup aku susah. Kerja lagi. Tuan-tuan, Ar-Razzaq, rezeki diberikan oleh Ar-Razzaq. Tuhan tu maha pemberi rezeki. Tugas kita kerja, usaha. Itu tugas kita. Kita nak mengadu, berdoa pada Allah. Of course, kalau sekiranya memang benar kerajaan kita ni tak beri yang sepatutnya, kita boleh komplain. Kita boleh marah kerajaan, kenapa tak beri yang sepatutnya. Tetapi opportunity tu ada. Kalau dah ada depan mata kita, dah ada peluang, kerja.
bekerja. Tapi aku tak cari, belajar, tambah skill. Go and learn. Banyak benda dalam dunia ni yang kita boleh belajar. Sekarang ini tuan-tuan, ilmu di depan mata, di hujung jari. YouTube ada, internet, Google ada, TikTok ada, macam-macam ilmu tu ada. Saya kata nak berjaya dalam hidup, kamu ada dua perkara ni je. Yang pertama, apa dia tuan-tuan? Skill. Yang kedua, disiplin. Ajar ini dengan anak-anak. Ajar ini dengan anak-anak. Pertama, kamu kena ada skill. Kedua, kamu kena ada disiplin. Ada skill, tak ada disiplin, masalah juga. Datang kerja 2-3 hari, berhenti kerja. Datang kerja seminggu, berhenti kerja. Disiplin tak ada. Ada disiplin, tak ada skill, bolehlah nak belajar. Tapi masalah juga sebab tak nak belajar. So, keep on learning. Acquire new skill. Belajar skill yang baru. InsyaAllah, kita boleh berjaya. Mungkin kita tak jadi kaya raya pun, tetapi kita tak hidup susah. Sekarang ini negara kita perlukan ramai skill workers. Tuan-tuan tahu ke nak tukar lampu pasang Swiss ni? Tak ramai orang tahu. Tapi pasang Swiss ni, kalau satu point ni saja, I think few hundred. Tak tahulah, 100 ke macam tu lah. Pasang plug tu saja RM100. Sekarang ini kita nak boleh tukar dah rumah kita jadi smart. Boleh tukar, dah satu lagi skill yang baru. So benda-benda macam tu, acquire, belajar.